Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kembali lagi dalam channel aku ni. Okey, untuk hari ni kita nak sembang sikit pasal game week kedua dan game week ketiga. Okey, uh, so far untuk game week kedua nampaknya macam ada beberapa team yang pada aku agak menarik nak kita bahaskan, nak kita bersembang. Okey, kemudian ada game week ketiga yang akan datang ni, InsyaAllah hari Sabtu ni. Okey, nampaknya pun menarik juga sebenarnya. Okey, untuk kali ni sembang, mula-mula kita sembang pasal game week pertama lah. Okay, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada korang yang dah subscribe channel aku. Okay, kemudian pada yang nak komen, sila komen. Okay, mungkin aku nak buat perubahan lagi. Okay, untuk kali ni aku buat sesuatu yang perubahan lagi sekali. Okay, supaya mudah pada korang dan mudah pada aku untuk tengok juga. Okay, untuk kali ni kita sembang mula-mula pasal game week kedua. Okay, game week kedua kalau kau tanya aku, kita akan cerita pasal poin aku nanti akan datang. Okay, cuma ada beberapa player yang pada aku kita target untuk dapat poin cantik, tapi tak berapa nak cantik sangat. Okay, untuk mula-mula kita cerita pasal yang sebelum ni yang aku dah buat prediction untuk 6 player yang aku sebut sebelum ni. Iaitu mula-mula kita sebut pasal podcast result untuk player ramalan aku minggu lepas. Okay, untuk game week kedua. Okay, untuk game week kedua aku dah letak beberapa player, 6 player. Okay, salah kita tengok pada yang low dululah. Okay, low point. Selepas tu kita masuk ke high point pula. Okay, untuk yang low point, minggu lepas aku dah letakkan 6 player dan 3 ni adalah player yang salah satulah yang aku sebut minggu lepas, iaitu Sun Mares, Sun Harvard dengan Kensima. Okay, kalau ikut dengan tiga-tiga ni, aku menjagakan lebih daripada point tu. Okay, iaitu lagi-lagi Harvard lah. Okay, menentang Arsenal dan aku target ada gol daripada dia tapi tak ada gol. Kemudian kita cerita pasal Sun, iaitu 3 poin yang dia dapat minggu lepas. Dan kalau korang nak tahu, inilah kapten aku minggu lepas dan tak menjadi. Okay, tak menjadi. So untuk Kensima, kalau kau tengok Kensima pula, antara player yang aku predict minggu lepas sepatutnya point pun agak cantik sebenarnya. Sebab kita tahu histori dia macam mana main dekat championship, iaitu lebih banyak goal away berbanding dengan home. Okay, kemudian untuk kita high punya point, kita boleh nampak kat sini Greenwood macam biasa. Okay, setelah pertukaran dalam game lawan dengan Southampton tu, walaupun game tu seri, tapi nampak perubahan setelah Greenwood masuk. Greenwood tukar position tu. Okay, daripada midfield dia main ke forward. Kemudian Mahrez. Okay, Mahrez pada asalnya kalau kau tanya aku, untuk dalam line up Man City tak ada pun, dia letak dalam sub. Okay, kemudian masuk minit dalam lebih kurang 70 lebih tak silap aku. Okay, dia main pun lebih kurang 15 minit. Okay, main 15 minit. Kat situ ada point 1. Kemudian ada skor 1. Okay, iaitu yang aku menjangkakan. Okay, Mahrez. Kemudian Mane. Okay, Mane yang sepatutnya yang minggu lepas kalau kau tanya aku, ada berapa masa aku live, ada berapa member kita yang dalam YouTube live masa tu ada mengatakan letak Mane captain, Encik Fendi kita. Okay, tapi akhirnya kalau kau tanya aku buat pertukaran last minute. Captain aku letak daripada Mane ke Sun. Okay, aku rasa rugi dah kat situ. Okay, jaringan yang pada aku, ada satu jaringan daripada dia dan point yang agak cantik sebenarnya 8. Ini adalah beberapa player yang aku sebut minggu lepas, dan kalau kau tanya boleh katakan 50% daripada prediction aku rasa jadi. Okay, untuk kali ni, okay, game week ketiga ada juga beberapa player, 6 player yang aku sebut. Yang pertama aku yang kita cerita pasal defend dulu. Okay, defend aku menjagakan 2 player ni, iaitu satu Arnold dan satu lagi Cancelo. Mula-mula aku nak letak Diaz. Okay, aku sebab Diaz ataupun Laporte. Okay, tapi aku jangkakan mungkin Cancelo akan menjadi. Daripada segi shoot, game week kedua tu agak menarik juga sebenarnya. 4 shoot daripada dia. Kemudian ada on target tak ada, 0.04 extend goal, expect goal. Okay, kemudian 3 key pass, kemudian 0.52 expect assist lah.
Okey, itu untuk Cancelo, dan kalau ikutkan game dia selepas ni dia bertemu Arsenal home. Okey, Man City akan bertemu dengan Arsenal. Kemudian untuk Arnold, Alexander-Arnold, kalau menjagakan harga yang pada aku agak tinggi sebenarnya untuk Arnold. Dia tu 7.5 dan aku rasa tak ramai juga dari segi global punya FPL, ramai juga yang mengambil yang meletakkan Arnold ni sebagai player dia orang. Okey, kemudian lawan Burnley last game, kalau ikutkan point kat situ 12. Okay, agak tinggi sebenarnya. Ada minute play 90 minit. Okay, 2 point kat situ, 1 assist, 3 point kat situ. Kemudian ada clean sheet dekat situ 4. Lepas tu bonus kat situ 3. Salah satu player pada aku agak menarik untuk korang letak minggu ni, iaitu bertemu dengan Chelsea. Okay, walaupun kita tahu antara Chelsea dengan Liverpool tu agak berkira lagi juga nak letak player mana, sebab minggu lepas pun Chelsea pun ada kemenangan yang agak menarik juga dengan Arsenal. Okay, kalau ikutkan pada global, aku menjangkakan James tu akan ramai yang ambil. Okay, kemudian Lukaku pun salah satu player yang pada aku ramai juga yang akan ambil minggu ni. Okay, untuk game kali ni Liverpool akan bertemu dengan Chelsea dekat home. Kalau ikut segi rekod, aku menjagakan game ni akan seri. Okay, dari segi pada akulah. Okay, sebab kalau ikutkan masing-masing ada kemenangan masing-masing. Okay, itu yang aku jangkakan untuk dua player ni. Okay, kemudian kita bercerita pasal midfield. Midfield pertama yang aku sebut sekarang ni adalah rakan sepasukan Cancelo, iaitu Grealish. Kalau ikut pada point dia minggu lepas, kalau ikutkan point dia 8. Okay, agak tinggi juga sebenarnya. Okay, minit game 74, ada goal score 1, 5, kemudian ada clean sheet 1. Dan seperti yang aku jangkakan, Man City akan menang dengan Norwich agak besar sebenarnya. Game yang sebelum ni last dia orang bertemu tahun 2020 5-0, dan selepas tu ada lagi sekali lagi 5-0, dan game tu agak seronok sebenarnya, ada gol. Okay, yang itu aku menjagakan game tu menang lah. Okay, tapi tak sangka terjadi sekali lagi. Jaringan ni agak banyak pada Man City. Okay, kemudian dari segi shoot, daripada shoot untuk game last game kedua tu, kalau ikutkan 4 shoot dia buat 2 on target, 0.78 expect goal. Daripada key pass pula kat situ 3. Okay, 0.36 itu expect assist. Minggu ni dia akan bertemu dengan Arsenal. Okay, Man City akan bertemu dengan Arsenal. Seperti aku cakap pada korang tadi, Cancelo dengan antara defend yang aku rasa aku nak letak dalam aku punya team, Cancelo, Diaz dengan Laporte tu salah satu 3 player ni aku nak letak. Tapi sebenarnya agak susah sebenarnya, sebab kita tahu Pep punya percaturan player agak menarik sebenarnya. Pada aku bukan menarik lah sebenarnya, selalu kena flop. Okay, selalu kena prank pada aku. Jadi kita masih lagi teragak untuk nak ambil player yang mana. Tapi aku merasakan Grealish untuk kali ni akan buat sesuatu. Bertemu dengan Arsenal pada aku kat home agak menarik. Satu kelebihan pada Man City untuk menang dalam game seterusnya. Tapi satu agak terberapa best pada fan Arsenal lah sebenarnya. Kalau ikutkan game mula-mula pun dah kalah dengan Brentford. Okay, game kedua pun kalah dengan Chelsea. Adakah game ketiga juga akan sekali lagi berlaku kekalahan? Itu aku tak boleh menjangkakan benda tu. Okay, kita kena tunggu game-game yang akan jalan minggu ni, iaitu lagi-lagi Man City dengan Arsenal lah. Yang aku rasa ramai nak tengok apa yang Arsenal boleh buat setelah 2 game kalah. Okay, game pertama, game kedua. Okay, itu untuk Grealish ya. Untuk 2 lagi player, iaitu Son dengan Bruno Fernandes. Okay, susah aku nak sebut, aku selalu sebut Bruno je. Okay, sekali lagi aku meletakkan Son dalam aku punya prediction. Okay, iaitu kali ni dia bertemu dengan Watford. Okay, kalau ikut point dia pun tak berapa banyak minggu lepas, 3 point. Dan kalau kau tanya aku letak sebagai captain kat situ 6 point. Pada aku agak rugi kalau aku letak Mane kat masa tu. Menarik point aku sebenarnya. Okay, untuk pada segi kipas, dari segi shoot pada aku agak tinggi daripada Son, iaitu 7. Kemudian ada 2 on target, 0.41 expect goal, kemudian 1 kipas 0.20 expect assist. Lawan bertemu kali ni lawan dekat home. Okay, main bertemu dengan Watford.
Okay, ini adalah satu player yang pada aku letak, sentiasa aku letak. Okay, dalam mana-mana season sebelum ni aku, season lepas aku banyak letak dia. Okay, untuk Fernandes pula. Okay, salah satu player yang pada aku agak banyak kena flop, agak kena prank minggu lepas. Ramai manager-manager FPL kita ramai yang kena prank gila-gila dengan Fernandes. Susah pula aku nak sebut nama dia. Okay, harga yang agak pada aku agak tinggi juga, 12.1. Tapi dari segi pada aku untuk game-game seterusnya, pada aku agak menarik sebenarnya untuk Fernandes ni, iaitu lepas ni dia akan bertemu dengan Newcastle, kemudian West Ham dan Aston Villa. Cuma yang agak menarik bertemu dengan West Ham, kalau ikut pada rekod sebelum ni mengatakan ramai orang kata Manchester United agak susah sikit bertemu dengan West Ham. Dengan performance yang ada pada West Ham sekarang agak bagus. Okay, last game West Ham pun kalau tak silap aku 4-1 dengan kemenangan dengan Leicester. Pada aku agak tinggi juga sebenarnya. Okay, minggu ni dia akan bertemu dengan Wolves, main dekat away. Salah satu game yang pada aku rasa patut aku tengok. Seronok aku nak tengok. Sebab Man U berkunjung ke home Wolves. Okay, kalau kau tanya aku lebih mengatakan sama ada dia Fernandes atau Greenwood akan menjadi. Sekali lagi aku mengharapkan Greenwood masih lagi stay dalam line up tu. Okay, kemudian dari segi poin pula kat situ, negatif satu saja poin dia. Okay, agak kalau letak captain 2. Okay, ramai yang dalam kalau kau tanya dalam Facebook mengatakan wow, sekali lagi kena flop dengan Fernandes. Okay, kalau kau tanya aku antara Fernandes dengan Son, salah satu player yang pada aku lagi yang kena flop minggu lepas, yang letak sebagai captain adalah Salah. Okay, ramai yang mengatakan okay, malam tu Salah dah main blank point, kemudian Fernandes pula main game tu. Okay, awal petang tu. Okay, kemudian Son pula main. Okay, jangkakan mungkin selepas tu Son akan meletup, tapi tak sebenarnya. Yang meletup mana pula meletup dalam game Liverpool dengan Burnley. Okay, itu yang kita tak boleh jangka sebab kita predict benda ni. Okay, kita memang predict. Okay, kalau contoh aku betul lah tepat aku nak mengatakan aku punya predict betul sepenuhnya, aku rasa aku boleh jadi bomo dah sebenarnya. Tapi kita hanya buat ramalan yang apa yang sepatutnya untuk game win, dan kita follow pada record dan kita follow pada performance masing-masing. Okay, ini antara 5 player yang pada aku dah sebut. Okay, sekarang ni kita masuk player yang ke-6 yang pada aku sebenarnya mungkin ramai salah pandang. Okay, salah tengok ke ataupun terlepas pandang semua benda ni. Okay, salah satu player, tapi tak, pada aku ini ada player untuk game week yang ketiga yang aku rasa sesuai. Tapi untuk game week ke-4 ke-5 tu agak berkira-kira lagi kita nak letak dia sebagai kita punya player. Okay, iaitu Armstrong. Okay, salah satu player pada aku sebelum ni Blackburn datang ke Southampton agak menarik. Kalau ikutkan game dia bertemu dengan Man U masa tu pun pada aku agak menarik juga. Mamat yang agak rajin sebenarnya. Okay, dari segi poin kat sini 2 poin kat sini sebenarnya 90 minit masa game week kedua. Okay, kemudian untuk statistik last game week tu, kalau korang tengok kat situ, 5 shoot kat situ, 3 on target, 1.08 expect goal, 1 key pass dan 0.18 expect assist. Kalau kau tanya aku, ini antara player dalam player Southampton yang banyak sangat shoot sebelum ni. Okay, dalam game week kedua. Okay, minggu ni dia akan bertemu dengan Newcastle. Okay, main dekat pergi ke Newcastle punya tempat home, iaitu away. Okay, kalau kau tanya aku berkira juga sebenarnya nak letakkan Armstrong ni sebenarnya. Aku banyak pilihan sebenarnya untuk forward ni sebenarnya. Pertama aku boleh katakan Armstrong lah. Okay, kedua aku meletak, mungkin aku dalam kira-kira aku tadi aku meletakkan Wilson. Okay, antaranya. Lepas tu kemudian Bamford dan akhirnya Vardy. 4 player ni pada aku salah satu pada aku antara 4 ni mungkin mungkin akan menjadi semuanya. Okay, dan ada yang aku rasa tak menjadi sebab kalau ikut pada segi performance Armstrong, awal-awal dia sampai ke untuk game week pertama pun sendiri kita dah tengok macam mana dia punya game. Okay, aku rasa sesuai. Cuma masalah pada Armstrong ni untuk game-game akan datang, dia akan bertemu dengan West Ham, selepas tu kemudian bertemu dengan Man City yang agak pada aku tim yang agak kuat juga sebenarnya. Okay, kemudian Wolves. Okay, itu saja untuk game week yang ketiga prediction player aku minggu game week ketiga. Dan aku rasa ini, aku harap benda ni dapat membantu korang tau, untuk membantu korang. Mungkin ada ramai yang mengatakan wah, kenapa nak letak Cancelo, kenapa nak letak Arnold. Okay,
Itu semua terletak pada pilihan aku. Dan aku rasa apa yang aku tengok daripada game week pertama, game week kedua, mungkin pada aku ini adalah player yang agak sesuai untuk game week ketiga. Dari segi pemilihan player untuk aku akan datang, aku tak boleh menjagakan player mana sebenarnya aku nak letak. Cuma aku masih berkira-kira lagi Spurs punya player, iaitu kita tahu Kane yang tak akan pergi ke mana-mana, dan aku merasakan nak letak Kane dalam tim aku. Dan tapi aku kena korban seseorang. Mungkin aku kena korbankan Mane dan aku kena korbankan Son dalam game aku, dalam tim aku. Okay, so itu saja kot untuk hari ni. Dan aku rasa buatlah pilihan terbaik untuk korang untuk game akan datang game week ketiga ni. Dan semoga pemilihan korang tu dapat poin yang agak cantik minggu ni, iaitu lebih daripada yang korang jangka. Okay, sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada yang korang dah join aku punya YouTube live, YouTube ni. Okay, dan kita jumpa untuk akan datang hari Sabtu, insyaAllah. Aku akan live sebelum deadline. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Aku Amy bro. Bye.